tak ada siapa-siapa yang tunjuk kaedah ataupun startup nak swing trade tu sebenarnya macam mana. Hey guys, Assalamualaikum, what's up, welcome back to aku punya YouTube channel. So hari ni kita berpakaian handsome lah. Macam video semalam kan baju biasa-biasa je. So maksudnya kat sini, kalau baju tu lawa, topik yang dibawa pun menarik. So lepas ni korang macam tu je. Jadi hari ni aku nak buat apa guys? Hari ni aku akan tunjukkan kesilapan ataupun macam mana nak cakap aku ada masalah tajuk Okay, kat sini aku nak tunjuk kesilapan kebanyakan trader yang diorang analisa untuk masuk swing trade. Sebab korang kan suka macam nak swing-swing, nak hold sampai 800,000 pip apa semua tu. Tapi masalahnya sekarang korang sendiri pun sedar korang ada masalah dalam nak analisa scalping pun ada problem. Nak analisa nak masuk intraday punya position pun korang dah problem. So kat sini aku akan tunjukkan kesilapan kebanyakan trader ataupun kawan-kawan sekeliling kita yang nak analisa masuk swing trade, yang secara tak sedar diorang korang duk buat selama ni sebab korang duk ikut yang sebelum ni punya. Tapi end up benda tu tak mendatangkan hasil swing trade pun. Dan aku akan tunjuk macam mana korang nak masuk position swing ataupun macam mana startup yang berlaku nak jadikan korang nak masuk position swing trade tu. Which is benda ni aku berani jamin tak ada siapa-siapa yang tunjuk kaedah ataupun startup nak swing trade tu sebenarnya macam mana. Sebab apa? Sebab diorang guna kaedah yang sama, diorang guna mindset yang sama. Ni turun ke sini, ni turun ke sini, ni turun ke sini. Aku akan kongsikan pendapat aku yang aku buat sebab aku terlalu banyak dapat soalan, yuk boleh tak ni lagi melampau, yuk boleh tak bagi signal gold swing, kau depo pun $30 nak swing trade gold. So ramai yang tanya aku, yuk macam mana kau masuk swing trade apa semua. Sebab dekat Instagram aku kan, kat highlight aku ada beberapa swing trade dalam sepanjang aku dalam bidang trading, tak banyak pun. Sebab aku nak tunjuk kat sini macam mana aku boleh dapat swing trade dan macam mana position swing tu berlaku. Okay, macam mana kita nak masuk swing trade ataupun apa kesilapan korang analisa untuk kau nak cari swing trading tu, kau nak masuk position swing tu. So kat sini aku akan bagi contoh comments dulu yang kebanyakan trader buat. Korang boleh komen aku minta tolong korang komen kalau aku salah. Ada apa-apa boleh komen, aku akan baca dan aku akan perbaiki apa yang aku mampu. So kat sini aku nak minta korang komen betul atau tidak. Sebab apa aku cakap benda ni betul? Aku dah pernah ada tau dekat tempat korang yang mana korang duk join apa-apa kelas ke apa benda ke. Korang tahu tak, bila korang tanya, benda ni sampai sekarang tau, bukan masa aku 3-4 tahun dulu je. Benda ni dibawa sampai sekarang. Apa dia yuk? Okay, contohlah, korang bagi tahu betul ke tak? Pernah tak korang masuk dalam apa-apa kelas ataupun apa-apa webinar ke, ataupun dia tengah buat refreshing ke apa-apa, ikutlah dekat mana channel A ke channel B, tak kisahlah, kat mana-mana pihak ataupun individu, bila korang tanya contoh nama channel tu lah, Tengkorak FX. Bang Korak, cuba Bang Korak tengok Euro AUD. Kebanyakan trader, bila orang minta macam tu, contoh lah, nama orang yang tengah minta dia tengok, Muizzuddin pun tanya, Bang Korak nak tengok pair Euro AUD boleh tak? Apa yang Bang Korak ataupun kebanyakan trader buat adalah dia orang akan terus pergi ke monthly time frame tau. Dia akan pergi ke monthly time frame. Sebab apa? Sebab reason trader-trader yang common ni, yang dia orang buat webinar apa, walaupun dia orang baru 3-4 bulan dalam trading, dia orang akan sebut higher time frame, daily, weekly, monthly ni untuk kita identify direction. So kebanyakan bila korang tanya GBPUSD, Euro AUD USD, dia orang akan buka monthly dulu tau. Aku pernah join satu webinar refreshing di mana yang masa tu dia nak refreshing macam nak analisa sama-sama fokus apa semua. And then dia tanya GBPUSD kat mana? Dia buka monthly. Bro, tengok Euro NZD, dia terus buka monthly time frame. Lepas tu drop ke weekly. Lepas tu drop ke daily macam aku sebut tadi. Drop ke H4. Faham tak? Last tiba-tiba sampai dekat ni, dia cakap ni tak payah, ni sideway lagi ni, bahaya nak masuk. So korang perasan tak, kebanyakan trader dia orang suka buat analisa dan kongsikan pada korang macam ni. That is why bila korang duduk sorang-sorang nak analisa pun korang akan buka monthly. Nak tahu tak, bagi tahu kalau aku salah, sebenarnya korang yang sedang buka monthly tu, korang contoh, hari semalam aku masuk webinar Bang Korak, dia buka monthly. Dia ajar daripada monthly. Tapi hakikatnya korang buka monthly, korang tak faham pun kan nak tengok apa. Korang tak faham pun nak baca apa. Korang tak tahu pun nak analisa apa dekat time frame monthly ke weekly semua. Kebanyakan yang trader buat apa tahu, dia akan buat macam ni. Okay, contoh kita pergilah mana-mana pair. UCAT ke contoh, okay. UCAT kan, okay, UCAT dekat monthly tengah buat kenaikan. Dia tengah buat kenaikan ni. Dekat monthly pula banyak rejection pula dekat area base. Ni kita ada base kat sini kan. Ni time frame monthly siapa kot yang tak nampak yang pakai telefon Lenovo ke Nokia ke, minta maaf. Ni dekat time frame monthly. So dekat monthly kita analisis ni ni secara teori ataupun korang secara bercerita nak backtest ni kan. Dekat monthly ada base ni kat sini, okey, ada base drop, mantap. Kat sini ada movement ke atas, kenaikan yang sementara. Kat sini pula ada banyak rejection ni kat sini. Sini pula ada apa orang kata, banyak rejection dalam tu. Ini nak penurunan ni dekat time frame monthly tau. So korang buka pula weekly. Buka weekly dah petak jap, nampak sideway.
Sudah. Lepas tu buka daily pula. Oh, daily. Oh, daily pun sideway. Oh, H4. H4 pun sideway. Dia nak pull back ni. Cari pula mana-mana zone terdekat. Cari kat sini. So, korang analisa tu sebenarnya secara realitinya berterabur tau. Aku dulu macam ni. Bila aku masuk dalam refreshing mana-mana yang aku belajar dulu, bila aku tanya itu ini, dia akan pergi ke monthly, weekly, daily. Aku dah pergi ke next tenaga pengajar. Abang, tengok pen ni, put monthly, weekly, daily. Benda yang berulang, benda yang sama. Tu pertama, which is aku pernah berada di situasi yang sama. Yang kedua, aku ada student tau. Aku ada beberapa orang student, aku tak perlu sebut. Dan bila aku tanya dia orang, macam mana kau analisa? Dia akan sebut benda yang sama. Aku akan pergi ke monthly, weekly, daily, H4, bla bla bla. And then aku tanya satu soalan. Aku tanya dia, kau faham tak apa yang kau buat dan kau faham tak sebenarnya tengok monthly, weekly, daily apa semua, kau faham tak? Kebanyakan student-student aku akan cakap tak faham. So point dekat sini, bila anda semua tak faham nak analisa even simple macam ni, korang akan ada problem walaupun nak masuk scalping. Sebab secara asasnya penggunaan time frame pun korang masih keliru. Okay, yang ketiga, aku pernah nampak seorang influencer dalam bidang trading which is a guru dalam bidang trading, Sifu ke apa, tak kisahlah. Apa yang dia buat? Dia buat story IG question tau. Dia buat ask question dekat story IG. And then dapat satu soalan yang dia tanya, salam sekian-sekian, apa rutin harian tengok time frame? Macam mana cara nak analisa mengikut time frame? Korang tahu tak apa jawapan dia? Monthly ke M1 everyday? Time frame monthly ke M1 setiap hari? Okay, first kat sini aku tak ada apa-apa isu dengan dia punya statement ataupun perkongsian yang monthly ke M1 everyday. Sebab itu adalah cara dia, itu adalah pendapat dia. Which is kalau dia guna kaedah tu dan dia menjana keuntungan, baguslah. Cuma yang problem kat sini, orang yang bertanya tu confirm orang baru. Monthly ke M1 everyday? Bang, monthly tu satu candle sebulan, 30 hari. Aku berani jamin, walaupun aku tak kenal ramai sangat, aku tak kenal lebih 50 orang full time trader, tapi aku berani jamin, jarang orang yang nak trade, dia akan buka dalam satu pair tu, monthly ke M1 everyday. Kalau daily ke M1 possible sebab daily. Tapi kalau monthly ke M1 setiap hari, aku tak tahulah, macam kau cakap tadi, aku tak ada nak komplain apa-apa tentang statement. Kita hormat dia punya pendapat dan cara. Cuma perkongsian, maksudnya pada orang-orang yang baru tengok, sudah. Dah kau tak tahu apa ni. Oh, monthly ke M1 everyday. Tak ke petak kau nak buka monthly ke M1 everyday. Even aku sendiri pun, aku jarang sangat buka monthly dengan weekly. Sebab sebelum kau trade, kau kena identify dulu jenis position apa yang kau nak masuk. Scalping ke, intraday ke, swing ke, kau kena kenal pasti dulu. Sebab ini akan memudahkan untuk kau menganalisa. So, berbalik pada cara kau nak menganalisa swing, apa yang aku selalu dapat dia akan buta-buta tau. Dekat monthly macam ni, contoh okey kat sini. Kita ambil dekat monthly USD CAD. Ni aku pernah nampak seorang trader which is dia tanya aku, dia tunjuk dia letak pending order tau. Bukan dekat PayUCAD ni lah, maksudnya dia tunjuk depan aku. So dia letak pending order dekat monthly tau. Aku tanya reason apa? Sebab kat sini ada base monthly. Katakanlah kau letak pending order kat sini. Wait, apa pending asal reason kau letak pending order sell kat sini? Ini kan base drop monthly ni, strong ni, akan ada rejection. Gang, cuba kau fikir logik. Kalau betul analisa korang daripada kat sini ni kat sini ni nak apa? Nak masuk sell limit, korang dah letak sell limit sell kat situ. Daripada bawah ni nak ke sini dah berapa ratus pip. Kalau yakin price akan ke atas untuk ambil kau punya pending order untuk turun ke bawah, kenapa kau tak cari je fokus masuk position buy? Kau dah boleh dapat beratus pip kat sini. Kalau kau yakin dia akan naik, ambil kau punya pending order. Kau dah boleh dapat ni kat sini, dah berapa ratus pip ni? Kat sini 28 dalam 600 pip. 592 pip dalam 600 pip. So, kenapa nak kena tunggu waktu yang mungkin berbulan-bulan kat sini? Nak tunggu ni monthly time frame. Kenapa nak tunggu waktu yang berbulan-bulan untuk ambil kau punya pending order ataupun sell limit ke apa yang menggunakan time frame? Oh, ni base drop monthly, strong. Oh, ini resistance monthly, strong. Oh, ini support daily, weekly, strong. Kenapa nak ambil makan masa yang berhari-hari yang boleh terlepas sampai 592 pip semata-mata nak pergi ke pending order ataupun position yang kau tak pasti lagi benda tu mendatangkan profit? Kau faham tak ayatku? Kenapa nak tunggu position yang kau boleh, kalau yakin benda tu akan naik, kita boleh collect dekat intraday ataupun scalping yang kita boleh collect kat sini dalam 590 pip kat sini, semata-mata nak tunggu, analisa tu tak meyakinkan pun. Kalau kau yakin benda ni boleh go up, fokus je lah position buy. Cuba try masuk scalping buy. Boleh cuba masuk intraday buy. Kau pernah tak masuk ke mana-mana channel lah apa, atau tak kisahlah mana-mana. Okay, ini zone swing kita zone swing sell kita dekat daily. Kalau kat situ zone swing, kat sini kita dah boleh collect buy dalam sampai 600 pip kat sini. Kenapa tak nak masuk buy? Kenapa sanggup terlepas beratus-ratus pip untuk benda yang jauh? Sebab kebanyakan trader dia akan buat macam tu. Dia akan kongsi, ini zone swing sell, zone swing buy untuk time frame. Bang,
Kalau zone tu dekat zone daily sekalipun, zone weekly sekalipun, kita tak entry buta-buta dalam zone. Okay, let's say lah, okay. Ni let's say lah, ini kau punya zone untuk swing USD CAD monthly time frame. Oh, yuk. Ini zone sell aku yuk dekat monthly time frame. Okay, baik. Even kalau dia dah masuk kau punya zone sell sekalipun, bang, dia tak ada terus junam 800,000 pip ke bawah tau. Untuk dia nak aktifkan, untuk dia mengenal pasti sama ada zone ni valid ataupun ada value untuk dia turun ke bawah, dia akan buat confirmation yang berminggu dalam ni. Dia akan main yang berminggu dalam ni. Sangat-sangat jarang untuk daripada dia masuk ke zone daily terus pergi. Kalau ada, wajib ada setup dekat lower time frame. Itu pun makan hari. Bukannya dia terus masuk, Rozaimi dah entry tu, lot 0.03 dia. Candlestick turun terus. Tak bang, tak. Price akan buat dulu permainan dia untuk dia nak tengok sama ada zone yang kau marking ataupun area yang kau merasa drop base, drop daily, monthly apa semua tu ada value tak? Ada nilai tak untuk price tu nak membuat keputusan untuk turun ke bawah. So tak penting pun kau nak marking sampai zone monthly, daily apa semua, tapi end up korang tak tahu nak entry-nya bila, itu dah problem. Sebab tu kebanyakan korang stress. Analisa bukan main, oh ni monthly time frame ni, oh ini bla bla bla, ini weekly apa semua benda-benda. Tapi entry tak berjaya pun. Okay, yang kedua, kau selalu tanyakan kat aku, Yok, macam mana kita nak masuk swing position ni? Macam mana kita nak swing sampai nak biar seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 8 bulan apa semua ni? Macam mana? Kebanyakan trader akan bagi tahu, oh, kalau kau nak masuk swing position ni susah. Kau kena letak modal yang besar supaya stop loss kau besar. Kau boleh hadap floating ataupun tampung floating yang besar. Kau kena depo $5,000, $3,000, SL kau boleh beratus-ratus, bla 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 bla. Itu betul, tapi tak semestinya itu je salah satu cara utama. Dan benda tu tak menjaminkan pun. Kau depo lah $5,000 pun, kalau setup scalping kau pun masih terkial-kial dan terkapai-kapai, macam mana? So point dekat sini, macam mana kau nak masuk swing trade tu ataupun nak masuk position swing tu bukan bermula dengan analisa swing itu sendiri, tapi kita mulakan dengan first entry. Aku panggil benda ni sebagai first entry. Sebab apa? Sebab aku swing kan, aku ada swing macam kalau kau buka dekat ni aku tunjuk kat sini aku tunjuk dekat GBP AUD, aku ada swing GBP AUD. Okay, ini aku position. Kau boleh tengok dekat Instagram aku, dekat highlight, kau boleh buka Instagram aku, Fokyok, sama je dengan nama IG. Kau boleh buka highlight bahagian lantak lah, forecast aku dah lupa dah. Aku masuk kat sini. Reason dia, okay, aku masuk first, aku masuk sell kat sini. Aku masuk sell kat sini dan aku masuk sell dekat sini, dalam ni. Aku hold sampai bawah ni. Sampai bawah ni. Aku hold sampai bawah ni. Kira berapa pip area ni. Berapa pip? Kira sendiri berapa pip. So itu adalah setup swing. Tak silap aku kat sini dalam beberapa minggu. Tak lebih kot sebulan. Aku dah lupa dah. Kira kat sini je lah. Reason apa aku masuk sell. First aku marking trend line ni. Okay, aku marking trend line ni. Dan aku berjaya identify market masa tu nak membuat penurunan. Nak berubah trend. Ingat breakout trend line bukan nak berubah trend semata-mata tau. Banyak je yang breakout trend line tapi patah balik. Dah breakout uptrend, masuk balik downtrend. Masuk downtrend, patah balik uptrend. So, point dekat sini, macam mana aku boleh masuk ataupun aku boleh memiliki swing trade tu, bukan aku mulakan dengan analisa swing pun. Aku tak ada pun cari, aku nak masuk swing trade ni. Aku kena cari, buka monthly low. Buka monthly low, tak faham apa. Okay, buka daily apa bla 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 apa semua. Lepas tu dah jadi macam ni, tak ada. Okay, serius aku cakap, aku masuk position swing GBP AUD ni, aku tak mulakan dengan analisa swing tau. Aku masuk dengan intraday biasa sahaja. Which is, aku masuk benda ni dekat lower time frame. Sebab tu aku panggil tadi, nak masuk swing trade ataupun kau nak masuk position swing tu, kita mulakan dengan first entry. Kita mulakan dengan entry pertama. Sebab apa? Mana dah tadi? Malas nak pergi jauh-jauh. Jadi video, lama pula video ni kan. Macam mana aku berjaya masuk swing trade adalah aku mulakan dengan first entry. Aku mulakan dengan entry yang intraday. Maksud contohlah, aku berjaya entry sell kat sini kan. Aku berjaya sell kat sini lah somehow. Aku berjaya sell kat situ dengan setup intraday sahaja. Which is setup intraday ni yang aku letak stop loss 30 pip, 40 pip. Jadi macam mana berlakunya swing trade yang aku ada waktu tu bukan dimulakan dengan analisa swing itu sendiri. Macam mana kau hold dan benda tu boleh jadi swing? Simple, selagi aku tak ada nampak tokoh-tokoh ataupun tanda-tanda price nak berpatah balik, dia dah turun. Tiba-tiba dia nak naik ke atas. Aku analisa nampak dia nak naik lagi ke atas dalam 8 juta pip. Selagi aku tak nampak tanda-tanda tu, aku hold je. Sebab tu tadi aku cakap, aku berjaya sell dekat sini satu, and then dekat sini satu. Dekat sini satu, ni atas ni satu, aku dah tanda, kau nampak. Dekat atas ni satu dan dekat bawah ni satu. Sebab apa? Sebab first kat atas ni dah entry kan, dah junam ni, aku hold. Ni dah berapa hari punya cerita ni. And then dia dah naik. Masa ni COVID. Masa ni tengah pandemik. Tahun 2020. Saya tengok. April 2020. Masa ni dah start pandemik. Pandemik lah masa sedap nak
Minta maaf, masa sedap kita nak buat duit, bukannya kita nak minta musibah ke apa. Tapi benda tu mendatangkan efek pada market. Masa ni pandemik. So kat sini bila aku analisa, tak ada pun tokoh-tokoh nak berubah trend. Maksudnya nak berubah daripada dia dah turun ni, dia nak patah balik naik. Dia nak naik ke atas ke sini ke. Aku tak nampak benda tu. Jadi aku hold. So aku hold, ada peluang lagi. Aku entry sell lagi. Entry sell lagi. That's why pentingnya untuk first kita nak identify direction tu macam mana. So bila aku dah identify direction, macam aku cakap tadi, aku berjaya identify direction nak ke mana. Aku bukan entry dekat monthly pun guys. Aku entry dekat H1 je. Dekat maksudnya dekat lower time frame. Menggunakan setup intraday ke scalping ke, maksudnya ada permula entry tu. Swing tu terjadi bila kau hold. Kau hold dengan keyakinan, oh ni takkan patah balik dah ni. Sebab kau dah analisa, oh ni tak ada patah balik, dia akan turun. Entry lagi. So benda tu 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. So itulah sebenarnya cara macam mana kau nak masuk swing trade. Bukannya kau pergi ke monthly. Kau pergi ke monthly kat sini. Okay, ni monthly time frame aku nak swing trade ni. Oh, ni dia nak turun ni, dia nak turun jauh ni. Dia nak turun sampai sini. Aku nak swing sampai support ni. Sampai support ni aku nak swing. So kat mana? Kat mana position aku nak masuk sell ni? Kau dah petak dah. Kau nak sell kat mana? Lah dah dekat monthly dah turun. Dekat weekly dah turun. Dekat daily dah turun. So kat mana? Apa yang kebanyakan trader akan buat? Oh, kita tunggu dia pullback lah. Kita akan tunggu dia retrace ke atas. Kita akan dia tunggu retrace ke atas. Kita cari level support. Oh, kat sini. Ni kita ada level support. Tengok weekly. Oh, weekly kita ada candle reject kat sini. Kita tunggu price sampai sini. Price datang sini. Ini kita swing, sell, turun ke sini. Sampai berapa pip ni? 1000 pip. Kita akan hold sampai 1000 pip untuk GBP AUD ni. Tapi kita kena tunggu dia retest apa semua, pullback dululah. Bang, itu cerita kalau dia pullback bang. Kalau dia terus turun kat sini, terus 1000 pip macam mana? Itulah point dia. Point dia kat sini, jangan nak masuk swing trade dengan mulakan analisa swing. Tapi masuk dengan first entry. Masuk dengan single entry. Tak kisahlah kau nak mulakan dengan scalping ke. Nak mulakan dengan intraday ke. Swing position itu terjadi dengan first setup tu. Bukannya kau entry buta-buta. Analysis monthly, weekly, pergi entry dekat M5. Sebab apa kau tak berani swing? Sebab setup untuk intraday dengan scalping pun kau masih terkapai-kapai. Masih dalam fasa emosi. Nak hold ke nak close. Dah floating merah $10, $20 dah nak cut loss. So macam mana kau nak berani hold untuk nak pergi ke swing tu? Let's say lah kau tanya, Yuk pernah tak ada tak orang yang dia entry buta-buta, dia analisa dekat monthly, weekly, dia entry terus dekat weekly, monthly, terus junam, pucuk monthly tu dapat 2000 pip. Pernah tak Yuk? Wallahualam, aku tak berani nak bagi jawapan. Tak semesti benda tu aku tak pernah nampak ataupun kita tak pernah nampak benda tu tak wujud. Mungkin ada trader-trader yang hebat kat luar sana yang mungkin aku tak kenal, kau tak kenal, kita tak kenal dan dia buat macam tu. Dan semestinya confirm orang tu ada pengalaman dan ilmu yang baik. Pengalaman yang banyak dan ilmu yang banyak. Cuma kalau aku, as trader yang biasa-biasa dan aku kongsikan pada kawan semua, bukan nak masuk swing position tu bermula dengan analisa swing tu sendiri. Kita masukkan dengan single setup. Oh tak apa Yuk, aku modal aku 200,000 USD, aku boleh letak stop loss 500 pip. Tak apalah, kalau boleh macam tu tak apa. Moga-moga mendatangkan hasil. Kat sini aku kongsikan supaya kau nampak, kau orang tak keliru. Sebab aku dulu berada di situasi yang sama. Acik aku tanya buka monthly, weekly, daily, H4 ke M1. Last oh sideway, kita tak payah masuk lagi. Gang, aku dah cakap dekat video sebelum ni. Tak kisah kau nak masuk mana-mana webinar ataupun mana-mana platform untuk belajar, tapi jangan follow buta-buta. Ambil ilmu tu dan praktiskan pada kau punya trading style. Sebab tu kau kena belajar dan kena kenal pasti yang mana cara untuk analisa setup scalping, yang mana cara ataupun SOP untuk masuk setup intraday, ataupun macam mana kaedah untuk masuk swing position. Jadi guys, itu saja video daripada aku kali ni. Aku harap apa yang aku kongsikan, lama gak ni, aku harap apa yang aku kongsikan mendatangkan manfaat dan kebaikan dan jelas pada korang semua. Aku harap korang faham. Aku minta maaf kalau sepanjang penyampaian aku tadi aku ada terkasar ke, aku ada yang awal-awal tadi aku bergurau je. Semua tak ada niat nak menggoris mana-mana pihak ataupun nak menjatuh mana-mana individu. Tujuan aku hanya berkongsikan dan dedahkan, dan tujuan utama aku nak buka kau punya minda supaya kau tak keliru. Macam aku nak cakap, aku pernah ada situasi kat situ. Ada je trader yang dah tahu dah analisis, support, resistance, candlestick, trend line, apa semua benda. Tapi bila buka time frame, nak main time frame tu masih keliru. Tak tahu nak mana buat dulu. Walaupun monthly penurunan, M5, M15, H1 belum tentu penurunan. Even weekly dalam fasa kenaikan, H1, M30, M15 belum tentu follow buat kenaikan. Boleh jadi penurunan. So, time frame ni ada cerita-cerita yang berbeza. So, kalau anda semua ada masalah dalam penggunaan time frame, kemungkinan besar juga korang ada masalah untuk analisa scalping, intraday, tambah lagi nak masuk swing trade, nak masuk analisa swing tu sendiri. Terima kasih pada anda yang subscribe, yang mana komen, yang mana like apa semua. InsyaAllah video-video lain akan menyusul. Banyak video sebenarnya. Cuma aku tak sempat nak ngedit. So kita jumpa lagi dekat next video. Terima kasih banyak-banyak. Pergi ke kedai membeli candlestick. Kalau MC kita depo lagi. Good luck, all the best and Assalamualaikum.